Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita sambung pembacaan hadis kita pada hadis yang ke-21 muka surat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, Buraidah bin Al-Husayb berkata, Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alayha rutabun فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها. Daripada Al-Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Buraidah bin Al-Husayb adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nama penuh dia Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Harith bin Al-A'raj bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sekali lagi, nama dia Buraidah bin Al-Husayb bin Abdullah bin Al-Harith bin Al-A'raj bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sebahagian menyatakan gelaran Buraidah radhiyallahu anhu adalah Abu Abdillah. Ini dia bagi apa? Dia bagi kunyah. Gelaran dia bagi Abu Abdillah. Dan Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah memeluk Islam pada tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni pada tahun berlakunya hijrah, sebelum Nabi hijrah, maka dia memeluk Islam dan dia turut serta berhijrah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Al-Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah di antara sahabat yang menyertai peperangan Khaybar. Menyertai peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah, dan juga sahabat yang terlibat dalam Fathu Makkah, pembukaan Makkah tahun ke-8 Hijrah. Ketika mana pembukaan Makkah Al-Mukarramah di antara tempat yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah, dia diberikan al-liwa ataupun panji-panji Islam ataupun bendera orang haduk depan sekali, antaranya Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu wa ardah.
Dan Buraidah radhiyallahu taala anhu wa ardah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilangan hadis yang diriwayatkan sebanyak 150 hadis. 150 hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah radhiyallahu anhu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan wafatnya Buraidah radhiyallahu taala anhu wa ardah, pandangan pertama menyatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijrah. Dan sebahagian yang lain menyatakan dia wafat pada tahun 62 Hijrah. Ada kata 62, ada kata 60, ada kata 63. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perawi ataupun sahabat Nabi yang bernama Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kisah ni berlaku selepas daripada hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sebut berkenaan dengan Madinah, maka ulama mengatakan adalah terlebih kita beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita menyatakan bahawa apabila Nabi berhijrah ke Madinah, tidak disebut dengan Yathrib, walaupun nama dia Yathrib hak asal. Sebab perkataan Yathrib itu membawa erti tempat kita kata apa, punca penyakit, tempat longgokan penyakit, ataupun ibu segala penyakit adalah di bumi Yathrib sebelum daripada tibanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adabnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu lebih beradab. Salman Al-Farisi datang membawa hidangan berisi kurma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Nabi sampai Madinah tu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dia terus pi bagi kat Nabi? Tak. Dalam beberapa ketika, beberapa tahun selepas daripada tu barulah dia pi. Jadi peristiwa yang dia nak cerita kat kita ni tuan-tuan apa dia? Detik-detik Salman Al-Farisi boleh memeluk Islam. Ni detik-detik hak awal dia. Baik. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Salman menjawab, "Ini sedekah untukmu dan sahabatmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pula, "Angkatlah ia dari sini. Sesungguhnya kami tidak boleh makan makanan barang sedekah." Maksud kami sini bukan sahabat, bukan Nabi, tetapi maksud kami di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sebab apa dia buat main makanan kat Nabi? Pasal apa dia tak main terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah? Kerana apa tuan-tuan? Kerana sebelum daripada Salman dia mai ke Madinah Al-Munawwarah, macam mana yang kita tahu kisah dia, Salman Al-Farisi ni adalah Majusi. Pak dia Tok Syekh Majusi yang menyembah api. Sampai satu hari bapak dia kata, "Wahai Salman, kamu pergi tengok sat api yang ayah nyalakan untuk orang nak mai ibadah dan sebagainya, hampir tengok sat kok terpadam." Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia pun pergi. On the way dia pergi tuan-tuan, dia nampak satu kumpulan manusia yang buat satu ritual keagamaan. Ini kita pernah sebut belum ni. Jadi bila dia tengok mereka ni buat pelik sikit daripada hak Majusi punya, menyebabkan dia tertarik. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya manusia ni dia suka benda hak pelik-pelik. Ini perangai manusia pun satu macam lah. Dulu burger kita makan hak biasa-biasa ya, burger. Lah ni tu dia punya burger 18 inci. Tu
dia punya nak makan ke mana pun tak tahu. Ha? Orang lain ni dia suka pelik-pelik. Baju pun pelik-pelik. Ngok artis pakai pelik-pelik. Baju color lain. Seluar jalak-jalak dengan 4 segi, 3 segi semua ada dah. Tak apa, okey lah. Tapi kita kalau main masjid tengok. Tok Imam pakai baju Melayu, jalak-jalak. Lepas tu main pakai seluar kotak-kotak macam wak doyok. Dia kata Tok Imam ni waya dah nampak gaya ni. Pasal apa? Pasal kita bukan artis. Tapi kalau artis ni pakailah macam apa pun, baju kepala baru sebelah tak ada pun kira mahal baju tu. Maka apa dia? Sebab itu pepatah Arab dia kata apa? Khalif tu'araf. Kamu buat benda hak pelik, orang kenal. Nah, tapi benda hak pelik, hak baik tak apalah. Contoh kita kata benda pelik kedai makan paling murah atas muka bumi kedai makan dia. Tak ada lagi hak murah melainkan kedai dia paling murah. Cakotiao ke nasi ayam special berapa ringgit? RM1.05. TOI 5 bang, RM2 lah. Hak tu kira paling pelik atas muka bumi lah. Kita kata betul ke? Betul. Tapi ada agak hak pelik. Kedai makanan, hak makanan nampak serupa lulak. Di Kuala Lumpur kalau tak silap depa buat makan, kedai makan berasaskan bertemakan tandah. Dia punya tak tahu tuan makan dua atas mangkuk jamban. Oi pelik-pelik. Ada orang pergi, ada. Hak barangkali geng hak suka duk lain jamban. Nah, jangan duk marah, saja aja. Nah, jadi dia ramai ada orang pergi, ramai. Dulu makan di atas darat, lah ni pergi di mana? Pergi di Legong ke belah tu, Rimba Cafe ke apa? Oi, makan kuat atas ayam lah. Makan kuat atas ayam. La haula wala quwata illa billah. Tak cukup dekat tu. Di Kuala Lumpur. Makan di mana? Makan atas apa dia KLCC tu. Tingkat berapa punya makan. Nampak bawah. Subhanallah. Depa tengok Datuk Siti Nurhaliza kan dengan Lee Chong Wei ke apa satu ketika depa makan Sky Restaurant apa. Kedai makan duk atas apa? Duk atas angin ni. Oi, nak makan tu pun bukan sikit-sikit RM30, RM40. Meneru orang naik pergi. Pasal apa? Pasal benda pelik. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia tengok hampa buat ni tak ada macam kami buat pun. Menyebabkan dia pun tanya, "Kamu semua ni daripada geng mana?" Dia pun kata, "Kami ni daripada Nasrani." "Oh, Nasrani. Mai dari mana Nasrani ni?" Dia pun kata, "Nasrani kami punya ni mai daripada Syam." Dia kata. Geng-geng ni kata. Akhirnya Salman Al-Farisi dia tertarik dan dia memeluk Nasrani, dia tinggal agama Majusi. Bila dia masuk Nasrani, dia pun pilah kawan dengan tok-tok syekh, padri-padri Nasrani ni, belajar satu guru sampai guru dia yang terakhir nak mati tok guru ni. Maka tok guru dia tanya tok guru, dia habaq kat tok guru tu, "Wahai tok guru, nampak gaya kamu pun nak mati tak lama dah. Lah ni tolong bagi tahu sat, lepas kamu mati siapa yang nak pandukan saya? Siapa yang nak selamatkan saya di dunia dan juga selepas kematian? Siapa yang nak ajak saya ni nak mendapat kebahagiaan di dunia dan juga selepas saya mati?" Maka kata paderi ni, "Kamu pergi di satu tempat di lembah padang pasir yang kering kontang, yang ada pokok kurma dan sebagainya. Kamu jumpa seorang lelaki. Lelaki ni sifat dia macam mana? Yang pertama, sifat dia tak makan sedekah. Yang kedua, dia ni makan benda hadiah saja. Hadiah dia makan, sedekah haram bagi dia makan. Dan di belakangnya itu ada khatamun nubuwah, tanda kenabian, cok mohor baina katifaihi, antara dua kepala bau dia ada cok mohor. Ni orang yang akan selamatkan kamu dunia dan juga akhirat. Lepas bila Tok Syekh dah mati itu tuan-tuan, maka berlakulah kisah yang kita baca ni. Maka bermulalah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencari kebenaran. Dan tuan-tuan di sini juga dapat kita ambil pengajaran bahawasanya di antara sikap seorang penuntut ilmu yang ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia sanggup bersusah payah, sanggup bermusafir jauh
yang penting pengetahuan dan kebenaran yang dia nak cari itu dah dapat. Seperti mana kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi seorang ni nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Jauh perjalanan dia semata-mata nak mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat pula dia menikah, tuan-tuan. Nikah ni bila menikah tiba-tiba mak yang menyusukan dia waktu kecil mai hari kenduri dia. Lalu bila mana mak susuan dia mai, mak susuan dia tengok bini dia, dia kata pasal apa? Hang tahu tak perempuan dia hang nikah ni adik-beradik susuan hang? Allah, menikah punya syok lah. Tengok-tengok kena beradik susuan. Kalau kita pun tuan-tuan potong karan tu. Jangan buat mereka main. Nah, akhirnya tuan-tuan sahabat ni bila mana dia kahwin dengan beradik susuan dia, apa berlaku? Dia pergi jumpa Nabi SAW. Sedangkan dia duduk di mana tu? Dia mai Madinah Al-Munawwarah semata-mata nak mendapatkan jawapan daripada Nabi. Sah ke tak sah? Boleh ke tak boleh? Maka Nabi menyatakan, ceraikan isteri kamu tu, talakkan dia dan kahwin dengan orang lain. Maknanya apa? Adik-beradik susuan hukumnya adalah haram. Tu dia sahabat Nabi sampai tahap tu. Kalau kita pasal maklum tu main ni, hang tahu tak ni adik susuan hang ni kena menikah dengan pula hak paling comel kot si gulubong. Makcik kalau tak mai pun tak apa. Buat tak? Tapi sahabat ni hebat amanah mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Salman dia mai trik hak tamu ni dia bawa, dia bagi makanan, dia kata sedekah. Maka apa? Maka Nabi kata kami tak makan barang sedekah. Maka dah dapat dah satu tanda yang disebutkan oleh tok guru dia waktu sebelum dia mati itu. Salman membawa hidangan itu pergi dari situ. Faja'a al-ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatul laka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا نخيلا. Keesokan harinya, iaitu mai hari yang kedua, Salman datang lagi membawa makanan yang sama. Baginda meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa mai, dia letak depan Nabi. Rasulullah bertanya, "Apakah ini wahai Salman?" Nabi nampak tak buah kurma? Nabi nampak. Nabi nampak tak? Nabi nampak. Tapi pasal apa Nabi tanya? Ada. Ada. Nabi nak ajak kita bila duduk kedai makan, tak semesti duduk atas meja kita orang letak kita punya. Ni pantang letak geruk minum terus. Pasal apa minum? Dah tak atas meja saya punya. Berat. Maka perlu ditanya, ni hak saya ke ada hak orang lain ke? Maka begitulah hal keadaan Nabi. Nabi tahu buah kurma. Dan Salman bawa mai rutab, buah kurma hak paling Nabi suka rutab. Di selain daripada tu ajwa dan sebagainya. Rutab ni kurma hak lembek, ya, kurma yang lembek dan baik untuk kita jadikan sebagai apa? Rendaman di dalam ayat yang dipanggil sebagai nabiz. Dibagi pakai buah kurma hak lembek. Kalau kurma ajwa ni dia kerah, jadi tak apa nak sesuai, kita duk berendam, payah sikit, jadi pakai kurma hak lembek, kurma rutab tu. Baik. Jadi Salman dia bawa mai kat Nabi. Nabi tanya dia, "Apakah ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah untukmu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Hidangkanlah." Makna Nabi kata, sahabat, hidangkan. Salman bawa mai hadiah kat kita ni, kita makankah? Maka di sini ulama kata, hukum terima hadiah boleh ke tak boleh? Hukum dia terima boleh.
Walaupun hadiah daripada orang bukan Islam, jadi hukum dia adalah boleh selagi mana benda tu tak haram lah. Tapi kawan bagi hadiah rokok Street Pol Mall, hak tu tak boleh terima. Terima kasih lah bagi hadiah kat saya. Hak tu cari pasal. Jadi tolak hadiah orang bagi, lepas tu kita tolak. Tak apa, terima kasih, saya tak mau. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Baik, maksudnya apa? Adab tu. Baik. Pada waktu itu Salman terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di bahagian belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara pundak bahagian sebelah atas, yakni antara dua bau, betul-betul bawah batang tengkok. Dengan itu Salman menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah menembus baginda sini Salman dengan sekian-sekian dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam tanaman kurma di atas bidang tanah untuk mereka. Jadi waktu Salman mai tu ni panjanglah cerita dia tuan-tuan. Bila mana Salman mai ke Mekah tu, waktu tu orang Yahudi beli dia jadikan sebagai hamba. Jadi dalam tempoh dia mai kat Nabi ni, waktu tu dia masih lagi hamba, tak merdeka lagi. Oleh kerana dia beriman dengan Nabi SAW, Nabi pun tanya dia, wahai Salman, tuan hang siapa? Dia pun habaq sekian-sekian. Maka Nabi pun beli Salman. Jadi bila beli Salman dan merdekakan Salman, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia punya majikan dia hak lama kata, kalaulah kamu nak beli dia, okey saya akan jual. Tapi dengan syarat dia kena berkhidmat untuk kami. Dia kena tanam pokok kurma di ladang kami sekian-sekian banyak, sekian-sekian tempoh, maka barulah kami lepaskan dia. Ni ada dalam orang panggil fiqh dibahaskan. Kalau hamba tu mati, lepas tu ada harta, ada pak kat siapa dan sebagainya, itu panjanglah tuan-tuan. Baik. Jadi hak belakang tu 13 tu, tebusan Salman berupa menanam 300 pokok kurma sehingga tumbuh dengan baik, ditambah dengan 40 batang emas. Para sahabat membantu Salman dengan benih pokok kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut menanamnya, sedangkan yang menyediakan batang emas adalah seorang sahabat. Salman tidak dapat ikut perang Badar dan Uhud. Ini kerana pada ketika itu dia masih milik orang Yahudi. Walaupun sudah memeluk Islam, dia ikut berjihad pada perang Khandaq, Ahzab. Dia yang mengusulkan bagi menggali parit. Itu sikit kisah dia. Faya'mal Salman fihi hatta tut'ima. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. Salman perlu bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu, kurma itu berbuah. Maknanya tuan-tuan lama lah. Syarat dia pun pokok kurma ni 2-3 tahun tak boleh naik buah lagi. 2-3 tahun tak boleh naik buah lagi. Di pondok kita tanam berapa tahun dah pokok kurma tu? 4 tahun dah. Baru tinggi mana? Tak ada naik buah lagi . Nak naik macam hak Arab punya tu, barangkali 10 tahun, 15 tahun. Silat-silat tukang hak tanam tu pun padam dulu dah. Maknanya apa tu? Dia masuk awal dah. Dia masuk awal Islam. Tapi dia punya tempoh ni barangkali 7-8 tahun. Sampailah perang Badar dengan perang Uhud pun dia tak boleh nak masuk. Maknanya apa? Maknanya lebih daripada 5 tahun. Perang Badar tahun kedua Hijrah. Perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Tu dia. Maknanya tahun pertama Hijrah
dan sampai perang Uhud dah 3 tahun dah. Sebelum daripada tu berapa tahun dah? Menunjukkan lebih daripada 5 tahun barangkali. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali satu batang yang ditanam oleh Umar Al-Khattab. Semua tanaman kurma itu berbuah pada tahun yang sama. Namun ada sebatang pokok yang tidak berbuah. Jadi 300 pokok tadi ni Nabi ikut tanam sama, dan Sayyidina Umar Al-Khattab pun ikut tanam sama. Semua pokok tu naik buah. Semua pokok tu naik buah tahun hak sama. Tukang tanam Nabi SAW dan semua pokok naik buah tahun hak sama. Maknanya tuan-tuan, pada ghalib biasanya makan masa naik buah kurma. Tapi oleh kerana keberkatan Nabi SAW, tanam tahun hak sama, tahun tu juga naik buah. Tu dia. Hak ni mukjizat Nabi SAW. Dalam 300 pokok, satu pokok tak berbuah. Maknanya 299 naik, satu tak ada buah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah dengan tanaman yang satu ni?" Nabi tanya, "Wah, hak pokok ni tak ada buah. Pasal apa dia tak naik buah?" Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Sayyidina Umar kata, "Rasulullah, hak tak naik buah tu tangan saya punya tu." Maka di sini disyarahkan oleh guru saya, tuan-tuan, menyatakan bahawasanya ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia tanam pilah natang apa pun tak naik. Hak orang tua-tua panggil tangan panas ke apa, tak tahu lebih orang tu lah. Tanamlah natang apa pun. Pokok derian ke, pokok apa ke, tak pernah jadi elok lah. Kemosir semua. Ulat lah apa segala macam. Tapi ada orang ni tanam pi apa pun. Tabak ya, naik subak ya. Tabak ya, buah pokok ketum naik. Dia contoh. Tu contoh. Maknanya ada orang ni, dia Allah Ta'ala bagi tangan panas, ada hak tangan sejuk. Ni masing-masing rezeki lah, tuan-tuan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencabut pokok kurma itu lalu menanamnya semula. Akhirnya pokok itu berbuah pada tahun yang sama. Ahli 300 pokok tu semua selesai. Hadis yang ke-200 lah. Hadis yang ke-22. Kalau hadis 200 malam ni cepat khatam. Baca langkah-langkah itu. Baik. Hadis yang ke-20, hadis yang ke-22. Baik. Abu Nadrah Al-Awaqi radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yani khataman nubuwati faqala kana fi zahrihi bad'atan nashizatan. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu perihal tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjawab, tanda kenabian ada di bahagian belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa daging yang timbul. Hadis 23, Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi. Fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi uridu. فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم
thumma tala hadhihi al-ayata wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu wa arda. Siapa ni? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu adalah mendapat doa keampunan khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sahabat ni adalah sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Sarjis Al-Muzani radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Jadi Abdullah bin Sarjis mengatakan, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang duduk bersama para sahabat. Aku berjalan mundar-mandir di belakang baginda. Baginda faham apa yang aku inginkan. Jadi bila Nabi duduk dengan sahabat, dia duduk berjalan depan belakang. Dia duduk berjalan ni, pi kanan, pi kiri, pi kanan, pi kiri. Dia duduk pusing tu, dia pusing tu. Nabi tahu dah, ni tak ada kerja lain lah. Tak ada kerja lain lah ni, mesti nak main tengok hak belakangnya ni. Nak main tengok khatamun nubuwah. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan selendang yang menutupi belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pakai kain selendang akan tutup, dia turun ke bawah dua ni, kanan dan kiri, dan dia akan menutupi pada bahagian bawah tengkuk. Dia akan tutup Nabi punya khatamun nubuwah. Jadi bila sahabat ni duk pimai, dia tak nampak. Maknanya Nabi tahu dah, dia ni duk pusing pimai ni, dia nak tengok tanda belakang ni. Akhirnya Nabi pun tarik turun, maka jelas dan kelihatan pada bahagian belakang Nabi SAW tanda kenabian. Aku dapat melihat letak tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya yang sebesar genggaman tangan. Lebih kurang tu dia kata genggam tangan pak ni. Ni kira besar ni. Ni dia punya apa? Dia punya anggaran dia. Dia tengok lebih kurang. Di sekelilingnya ada bintik-bintik kehitaman seperti kumpulan jerawat. Macam mana ni kita nak faham? Macam ada haulaha khilanun ka'annaha ta'alilu. Yang kata bintik-bintik ni macam mana? Kita beli buah pisang, lepas tu ada bintik-bintik hitam datang kulit pisang. Lebih kurang lagu tu. Lebih kurang macam tu bintik-bintik dia. Sebelum pulang aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu juga kamu. Para sahabat yang berada di situ bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, adakah Rasulullah memohon keampunan buatmu? Abdullah bin Sarjis menjawab, ya, begitu juga untuk kamu semua. Kemudian Abdullah bin Sarjis membaca ayat, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan, surah Muhammad ayat 19. Yang seterusnya, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So insya-Allah dah lagi kan? Dah lagi sikit. Di PKP ni tuan-tuan, dia jadi macam apa? Dia jadi macam berantu. Kan dia masuk insya-Allah ke telajak dah bah. Dia jadi gitu. Tak puas sini dia bunyi tak bah. Baik, bab yang ketiga pada menyatakan sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza nisfi udhunayhi. Adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh sehingga bahagian tengah kedua-dua telinga baginda, yakni sampai tengah ni, telinga kita ni kan ada macam conek kecil ni sampai tang tu. Ni satu keadaan rambut Nabi sampai tang telinga, tak sampai cuping telinga, dia sampai pertengahan telinga.
Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati. Aku pernah berkongsi mandi dalam satu bejana air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini di antara perkara sunat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah mandi dengan isteri sekali. Ustaz, kalau bini 4 orang takkan nak bagi 4 orang, jangan duduk lang lah. Seorang-seorang lah. Nah, tak boleh lah 4 orang pasal ada aurat juga bini kita dengan bini madu dia hak lain no. Jadi Nabi mandi dengan isteri. Ustaz, isteri saya haid tak apa ke? Kalau dia mandi dengan saya tak jadi masalah apa? Hak tak boleh jima' ya. Tak boleh jima' saja. Selain daripada tu boleh belaka. Ajak main go-kart ke? Ajak pi makan steamboat and grill ke apa ke? Boleh lah. Tak jadi masalah. Hak tak boleh jima' saja. Bahkan di sana ulama boh lagi pula, kalau hak jenis dia ni iman kuat sikit tak jadi masalah, dia nak gomoi kot mana pun. Tapi kalau hak jenis iman duk longgak satu macamnya, skru pun tak apa nak kemas, maka ketika mana isteri tu haid tak digalakkan kita kita istimta' berseronok dengan dia. Takut-takut terlajak paru. Terlajak paru boleh diundur. Terlajak perbuatan buruk padanya. Faham mulai lah tu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata, aku pernah mandi sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga, yakni sampai tang ni. Di atas bahu dan di bawah cuping telinga, pertengahan. Jadi rambut Nabi SAW kalau sampai tang ni dia panggil apa? Dia panggil jummah, wafrah, limmah. Limmah ni sampai kena bau. Bahkan di sana ada pandangan kalau ikut Syekh Abdul Hasan Ali Al-Nadawi rahimahullahu taala di bermadzhab Hanafi, dia bagi pandangan bahawasanya kalau orang lelaki ni dia tak boleh panjang rambut lebih daripada bau. Maksud tak boleh lebih labuh sampai ke bawah. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Pasal apa? Pasal rambut Nabi panjang pun tak bau lah. Kita duk lawan syekh lah. Itu fatwa beliau. Baik. Yang 26, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki bentuk tubuh sederhana, kedua bahunya bidang dan rambutnya yang terurai menyentuh kedua cuping telinga, mencapai cuping telinga. Dia panggil apa? Kalau sampai cuping telinga kena tang ni dia panggil jummah. Hak atas ni saya bang silap. Sampai di telinga ni dia panggil jummah. Sampai hak tengah ni dia panggil wafrah. Wafrah, jummah, limmah. Wafrah, jummah, limmah. Jadi Nabi ada 4 rambut. Rambut Nabi ada 4. Yang pertama, yang jarang-jarang Nabi buat, botak lah. Jarang-jarang buat botak. Yang ni cukup terus semua. Bila Nabi buat? Waktu haji umrah saja. Saja-saja pergi cukur kepala, hukum dia makruh. Sebab tak ada sebab. Saja pergi cukur, tak ada kerja apa, cukur perut itu, hukum dia makruh. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Melainkan kalau dia bekam mesti kena cukur. Mana boleh bekam tak cukur? Jadi sekali bekam keluar rambut. Orang keluar darah, dia keluar rambut. Hak tukang bekam tu pula jenis mangkak kayu punya. Dia kata ni tanda ada jin ni. Jin apanya hang tak cukur kepala kawan tu. Jadi kalau cukur waktu umrah haji itu sunnah yang dituntut, bahkan didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hak pertama dia panggil wafrah, yang kedua jummah, yang ketiga dia panggil limmah. Qatadah radhiyallahu anhu berkata,
Qatadah ni sahabat Nabi SAW yang pernah cedera mata dia. Mata dia pernah cedera masuk dalam peperangan. Dia ni sahabat Nabi SAW. Mata dia keluar main kat Nabi perbetui balik, clear balik mata macam biasa. Bahkan lebih terang daripada biasa. Ni Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qatadah berkata, qultu li Anasin, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti, kana yablughu sya'ruhu syahmata udunaihi. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam? Anas menjawab, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus kaku. Panjang rambut baginda menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Hadis 28 yang terakhir, Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu taala anha wa ardaha berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira. Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ini adalah sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada Abu Talib. Abu Talib ponakan Nabi. Jadi Abu Talib punya anak adalah Ummu Hani, iaitu sepupu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha adalah siapa? Adalah saudara perempuan. Dua beradik dengan siapa? Dua beradik dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ummu Hani binti Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Jadi Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha, sepupu Nabi SAW, dan saudara perempuan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan para ulama berselisih pandangan tentang nama dia. Nama dia, sebahagian mengatakan nama dia Atikah. Atikah, ain alif ta kaf ta marbutah, Atikah. Sebahagian lain kata Fatimah. Sebahagian yang lain kata adalah Fatimah. Tetapi pandangan yang kuat mengatakan nama dia Fakhtah. Nama dia Fakhitah binti Abi Talib radhiyallahu taala anha wa ardaha. Itu pandangan yang kuat. Dan Ummu Hani radhiyallahu taala anha wa ardaha meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 46 hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ummu Hani menyatakan bahawasanya semasa penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah, yakni pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota ini dengan rambut yang diikat empat. Maknanya rambut Nabi ketika itu panjang sehinggalah diikat empat. Baik, pasal apa rambut Nabi panjang? Waktu dalam perang rambut Nabi selalu panjang kerana dia adalah salah satu daripada keselamatan ataupun kita kata SOP dalam berperang. Sebab bila rambut panjang ni dia akan protect tengkok, terutamanya tengkok. Kalau tak kena di besi, topi besi, dia akan kena pada rambut terlebih dahulu. Paling kurang sedikitlah dia punya cedera dia tu minima, tak maksimum. Kalau main-main tu tengkok terus, selamat jalan. Tapi kalau ada rambut, paling kurang cedera pun ada barangkali boleh hidup. Yang kedua, waktu pembukaan kota Mekah, Nabi SAW pakai apa? Nabi pakai topi besi. Topi besi. Jadi ada orang tanya, apa hukum naik motor tak pakai helmet? Pula dah. Ni mau cari pasal mah. Naik motor tak pakai helmet. Dia pakai serban ya Ustaz. Boleh ke tak boleh? Jadi apa yang saya
baca daripada apa orang panggil apa? Facebook, salah seorang daripada tokoh yang mahir dalam bidang fiqh ni tuan-tuan, Al-Fadhil Ustaz Said Syahrizan, pembantu penyelidik kepada mufti wilayah persekutuan. Beliau menyatakan bahawasanya hukum naik motor pakai helmet, hukum dia sunnah dapat pahala. Lepas ni tuan-tuan tak gitu, dia yang buka serban duk zoro pusing tu pakai helmetnya. Dak, bukan membawa erti pakai serban naik motor tu tak bagus. Bagus, tetapi perlu dilihat pada keadaan lah. Kita naik motor ni tuan-tuan bukan kita tahu siapa nak belah kita. Naik kereta tu pun dia tanya pula, ustaz, kalau naik motor pakai helmet, naik kereta pakai helmet sunat tak? Mampus dia kata wallahu alam, tu dia kena tanya lagi. Dia kira nak kena ke dia. Dia kata kalau naik kereta kami pakai helmet boleh tak? Saya kata kalau masuk rally barangkali lah, tapi kalau main masjid kuliah maghrib duk pakai helmet, takut lagi minggu ni ialah main masjid, minggu depan duk Tanjung Rambutan nah. Jadi naik motor pakai helmet hukum dia menepati sunnah Nabi SAW, dikiaskan dengan perbuatan Nabi ketika mana masuk dalam medan perang. Nabi pakai topi, Nabi tak pakai serban, Nabi pakai topi besi lah, bukan topi naik motor. Nabi masuk Mekah pun Nabi pakai topi besi. Kerana apa? Kerana ditakuti serangan musuh, nak jaga keselamatan kepala dan sebagainya. Jadi kita pakai helmet tu, apa tujuan pakai helmet? Saja pakai helmet, ustaz, tak ada kerja apa helmet banyak di rumah, sekelupi. Tak ada orang kata gitu. Maka atas faktor keselamatan. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan hadapan hadis yang ke-29 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.